Hello guys, selamat datang ke channel Izami Gadget. So gang, hari ni dekat atas meja ni adanya beberapa benda yang actually dekat channel aku ni first time dibawakan dan dalam hidup aku sendiri first time aku tahu dan gunakan. Di mana dekat atas meja ni kita adanya Network Attached Storage ataupun NAS daripada Synology. Ini adalah dia punya unit dia. Model ni adalah DS920 Plus dan dekat tepi ni adanya beberapa dia punya hard drive dan juga SSD. So dalam video kali ni kita mungkin akan buat dua separate video. Video pertama ni kita akan buat lebih kepada introduction apakah NAS, so macam mana nak pilih, macam mana kegunaan dia, dari segi practicality dia dan lain-lain. Dan video kedua mungkin aku akan guna sekejap dalam masa seminggu, 2 minggu. Aku akan explain kepada korang bagaimanakah NAS ni dapat membantu workflow aku sebagai seorang content creator. Jadi kalau korang tahu lebih lanjut tentang NAS daripada Synology ni, tanpa lengah masa lagi, let's check it out. So, kita letak tepi dulu menatang ni sebab dia block aku. Jadi secara mudah pemahaman dia, Network Attached Storage ni korang boleh anggap dia macam Google Drive, korang boleh anggap dia macam Apple iCloud, di mana dia adalah sebuah online base punya storage. Cuma bezanya macam Google Drive ataupun Apple iCloud tu, dia punya server ataupun dia punya storan tu Apple yang punya. Kita sewa kan, setiap bulan kita bayar RM30, RM20, berbelah-belah ringgit. Dan yang ini, NAS ni seolah-olah korang ada iCloud dan juga Google Drive tu dekat rumah korang sendiri. Jadi dari segi kebaikan dia, aku nampak security dan juga privacy. Dan this thing boleh digunakan dengan multiple user, banyak unlimited tanpa perlu membayar macam yuran bulanan. Yet of course, dia punya initial cost dia agak tinggi. Aku boleh katakan agak tinggi. Di mana sekarang kalau kita tengok dekat Shopee, aku akan cuba buka. Untuk unit ni, ini adalah dia punya macam rumah dia lah. Dia punya CPU dia. Harganya adalah sekitar RM2,435. Lepas tu kat tepi ni aku ada dua tau. Yang unit ni, model ni dia boleh pakai hard drive, HDD dan juga dia boleh masukkan SSD juga untuk caching yang lebih pantas lah. Jadi ini adalah macam high-end punya version jugalah. Jadi dekat sini, aku ada dua ketul ni. Ini adalah 8TB, lagi satu ni adalah 8TB. Jadi total hard drive ni adalah 16TB. So, untuk 8TB, harganya adalah sekitar RM1,390 seketul. So, dua ketul lebih kurang RM2,600, RM2,700 macam tu. Manakala dia ada hantar pula pada aku this one. Ini adalah dia punya SSD 400GB, 400GB. So, untuk SSD ni 400GB dia adalah berharga RM700.5 macam tu. So, dua tu adalah lebih kurang RM1,500 macam tu lebih kurang. So, aku ada buat sedikit matematik lah supaya nak nampak kegunaan tu macam mana? Sebab apa? Kalau tidak, korang akan nampak harga mahal lah, macam bodoh lah, tak berbalik-belian. Jadi aku nak cuba tunjuk practicality in the long run. Sebab apa benda ni tak payah bayar bulan-bulan. Jom kita tengok. So ini adalah sedikit Excel punya sheets lah yang aku buat. Kita besarkan. So kita tengok kat sini dulu. So macam korang dengar tadi, harga dia macam tu. So ini adalah review package lah. Diorang hantar ni macam high-end punya drive kan, ada besar punya storage. Tapi let's say kita ambil basic punya package. So untuk basic punya package, okay, harga unit ni adalah fix lah. Katakanlah RM2,400. Hard drive ni, katakanlah kita tak ambil 16 macam ni, kita ambil 8TB saja, which is adalah RM1,390. SSD kita ambil satu je, 400GB, iaitu RM749. So total basic package akan bayar lebih kurang RM4,539. Still lagi mahal kalau kita dengar dari segi initial cost. Okay, bagaimana pula untuk whole set ni? Berapakah nilai dia? Untuk whole set ni, harganya adalah RM6,678 macam tu. So lebih kurang half more. So again, kalau tengok dari sudut macam tu macam mahal. Tapi jom kita tengok dari segi, kita ambil contoh dekat sini, aku buat contoh iCloud punya price paling maksimum. So for time being, iCloud punya package paling maksimum adalah 2TB dan harganya adalah sebulan RM39.90, senang cerita RM40 lah. So setahun kita akan incur cost lebih kurang RM478.80 macam tu. So compare dengan basic package tepi ni, basic package ni dengan iCloud punya price per year, untuk kita break even, dapat balik modal balik kalau kita guna yang ini, kita perlukan masa lebih kurang 9.5 tahun, dekat-dekat 10 tahun baru balik modal. Jadi agak lama kan. Within 10 years tu, macam-macam teknologi baru mungkin akan muncul dan mungkin model yang macam ni akan obsolete. Tetapi, kita try tengok dari perspektif lain tau. Sebab basic package tadi, kalau kita tengok, storan dia adalah 8TB tambah 400GB, so total lebih kurang 8.5TB.
Manakala untuk iCloud ni, setiap tahun kau akan dapat 2TB saja. Tapi kita andaikan, nampak ni, kita andaikan iCloud ada buat package 8TB. Jadi kita kali 4 lah yang harga 2TB tadi. So, setiap bulan kita mungkin akan membayar sekitar RM150 macam tu. Setahun dia akan jadi lebih kurang RM1,915. Jadi, break even compare to basic package yang storage lebih kurang 8.5TB tadi, kita akan memerlukan 2.4 tahun saja, 2.5 tahun saja untuk kita balik modal kalau pakai ini. Which is bagi aku agak munasabah. Sebab tau, this thing boleh pakai selagi mana dia diperlukan lah. Jadi, agak praktikal bagi aku kat situ. Alright, jadi enough said about the calculation. Mesti korang akan terngantuk sikit kan. Now aku nak unbox dulu. Kita nak try pasang. Nanti kita akan go through macam mana korang nak pilih NAS dan apakah spek-spek yang ada. Jadi jom kita unbox dulu. So yang pertama kita unbox hard drive dulu lah, sebab benda ni kecil. Okay, jadi macam korang nampak, again setiap ketul ni berharga RM1,300 lebih kan. Jadi agak mahal. Sebab apa tau, korang tak boleh pakai typical normal HDD punya drive. Sebab untuk NAS ni kita akan read and write dia kerap. Sebab dia menggunakan online kan, kita nak jaga di server. So kita memerlukan HDD yang mempunyai lifespan yang lebih lama, dia punya putaran dia lah. Jadi NAS ni punya HDD adalah special made lah. Alright, so ini adalah dia punya storage yang pertama. Okay, mana nak buka dia? Okay, sorry video kali ni kalau benda-benda macam ni, since aku pun tak pandai, dia akan kelihatan sedikit technical lah. Tapi I try to explain in my way supaya kita mudah lebih faham. So rupa dia lebih kurang lah rupa HDD biasalah Alright, SATA tak silap aku. Okay, kita buka lagi satu. Bila jadi YouTuber ataupun reviewer ni, kat bawah ni dia jadi macam tempat sampah tau. Campak aja kan, seminggu sekali kemas lah kan. Jadi dia macam lautan sampah plastik-plastik unboxing. Alright, lepas tu untuk SSD ni, dia adalah M2 NVMe punya SSD Dia ada setiap kartu ni adalah 400GB. So ini pun quite pricey lah, RM700 something kan. Mana nak buka dia? Alright, pisau. Lepas unboxing ni, ini adalah first time punya unboxing. Nanti balik aku akan pasang dekat rumah dan kita mungkin nanti akan buat secara technical punya review lah. Adakah dia mampu mengimprovekan workflow aku sebagai seorang content creator. Alright, so macam inilah rupa dia typical NVMe Cuma I'm not sure adakah this kind of NVMe ataupun HDD ni boleh masuk dekat komputer biasa ataupun hanya boleh pakai untuk NAS. Tapi logically boleh lah kot. Cuma ni yang biasa mungkin tak boleh pakai kat NAS sebab dia punya lifespan tak begitu sempurna atau tak begitu sesuai lah. Right, so another one is this lah. Okay, so aku akan pecahkan video ni pada dua. Sebab apa? Kalau tak dia akan jadi lebih panjang tau. Sebab benda-benda macam ni kita kena tunjuk secara praktikal lah. So untuk yang ini, okay, oh dia ada bagi sedikit surat. Dia cakap dekat sini daripada Synology punya Teams. Alright, dia cakap dia thank you, dia nak build long term relationship lah. Alright, thank you Synology for sending this thing. Okay, kotak dia macam ni lah. Alright, Synology, modelnya DS920. So belakang ni dia ada dia punya spek dia. Korang boleh pause dan baca jika perlu. Alright, kita buka. Okay, ada beberapa kotak kecil. Kita keluarkan dulu. Okay, alright, itu sahaja. Kita tengok yang dalam ni ada apa. LAN cable. Ada 2 LAN cable. Okay, kejap lagi kita akan tengok dekat dia punya website apakah spek ada. Macam ada locking punya kunci, mungkin untuk buka dia punya casing ni. Lagi satu, NAS punya unit ni korang boleh anggap dia macam komputer tau. Sebab apa? Dia ada spek macam komputer. Dia akan jadi macam lebih kurang server lah. Dia ada processor, RAM, storage dan lain-lain tau. Jadi semakin tinggi spek yang korang beli, semakin pantas dan semakin reliable lah. Alright, beberapa skru. Ini adalah should be dia punya power cable. Okay, manual books. Dan benda ni usually aku cakap jangan baca manual, tetapi for time being better korang baca. Sebab apa? Benda ni benda-benda yang melibatkan network punya engineering lah. So dia agak technical sedikit. Right? Tetapi kalau ada kata korang tak minat nak baca manual, korang boleh tengok kat YouTube ataupun dia punya website sendiri. Synology punya website dia ada dia punya tutorial lah. Right? Another power cable punya bahagian lah. Okay. And then the unit itself. Banyak kali ni kotak bawah ni. Alright, so ini adalah unitnya. Okay.
Another thing, kenapa kita perlukan benda-benda macam ni berbanding external hard drive? Sebab apa tau? Katakanlah aku nampak benda ni keperluan dia lebih kepada macam organisation yang more than one person yang nak gunakan lah. Kalau anda kata kita seorang nak guna satu-satu perkara, dan SSD adalah lebih praktikal lah. Sebab apa? Satu, kita mungkin tak gunakan storage yang lebih besar. Yang kedua, kita tak ada nak pas-pas data lah. Tetapi kalau kita adalah involved dekat dalam organisation, company ataupun a team of media, so dengan adanya benda macam ni, contohnya macam PKP sekarang ni kan, aku shoot video, balik aku boleh store dekat dalam ini secara online, orang lain boleh access. Katakanlah aku dah buat video, aku dah render, aku transfer ke sini, aku boleh pass link file dekat dalam ini direct kepada klien yang nak tengok video aku, yang nak tengok draft aku. Berbanding aku kena edit, lepas tu render masuk kat komputer, upload dekat Google Drive, yang mungkin file aku macam sekarang 4K, aku shoot mungkin dia punya output dia adalah lebih kurang 5GB ke atas. Nak upload dekat Google Drive tu berapa banyak storage kau perlukan. Itu kalau satu video. Lepas tu nak share link lagi. Katakanlah lepas tu klien kata ada amendment, nak ubah, nak delete, nak buat balik kan. Jadi dengan pakai benda ni, dia akan jadi lebih seamlessly sepatutnya. Tapi aku akan pakai sendiri. Kita akan try tengok macam mana. Alright, so atasnya ada brand Synology. Kalau korang nampak again, rupa dia macam komputer. Ini adalah slot untuk dia punya hard drive tadi. Jadi dia ada 4 slot untuk HDD. SSD dia I believe kena pasang kat dalam ni. Kalau based on dekat video kau tengok lah. So dekat sini ada indicator light dia. Okay. Ini ada USB. Kalau anda kata korang nak cucuk pendrive dan nak transfer daripada pendrive ke dalam ini, power button dia. Belakang ni ada dia punya PSU dia lah. Alright. Dia ada 2 LAN cable dan ini adalah 1 GBE tak silap aku. Dia bukan paling laju sangat lah, tapi should be okay lah dengan speed internet dekat Malaysia ni. So bawah ni ada SATA punya port, ada dia punya power lah, DC port dengan another USB type A. Lepas tu kat sini ada lock lah kalau anda kata korang nak ikat dekat mana-mana. Oh, dia punya SSD should be bawah ni. Betul ke? Yes, betul. SSD bawah ni. Good thing. Sebab apa tau? Aku ada tengok video NS jenama lain. Dia punya SSD tu korang kena buka pakai skru masuk dekat dalam macam komputer yang agak leceh. Jadi for time ni, jom kita try install dekat dalam ni. So dia pun macam pakai screwless. Korang boleh pusing kat sini. Kita try tengok macam mana. Kita masukkan dekat sini. Lepas tu korang tekan. Okay, macam itu saja. Macam korang pasang NVMe dekat komputer lah. Jadi kita masuk balik. Dia ada 2 slot Alright, so dah settle install dia punya NVMe. Kita tutup balik. Okay. Good thing about this thing Synology adalah you all tak memerlukan skru. So good job. Okay, dari segi dia punya HDD pula dekat sini. Okay, kita tengok kalau korang nampak kat sini lah memerlukan kunci tadi kot. Alright. So kita buka dia macam ni. Alright. So tadi dia datang tu dengan unlock punya mode sebenarnya. Alright. So sepatutnya dia punya kedudukan macam ni tau, ke depan macam ni. Tapi ni kita nak tunjuk kamera atas. So kita dah buka, korang tarik je. Alright, kalau korang boleh nampak, dia just slot in masuk kat dalam ni saja. Okay. Alright. So should be ia adalah in place lah, dia akan jadi macam ni. Okay. Alright. So kita masukkan je balik. Dia macam slot macam tu je. Okay, kat sebelah sini terkeluar, kita tutup balik. Pastikan semua adalah di lock dengan betul lah. Okay. So masukkan saja macam ni. Okay. Tutup. Lepas tu kita lock dia balik. Okay. Sebelah ni kita buka. Alright, kita keluarkan. Sama je step dia. Alright. So dah lock in place. Masukkan sahaja. Slow-slow supaya dia masuk dekat dalam slot tu betul. Tekan. And then lock. Alright. So itu saja cara install dia. So macam mana korang nak gunakan? Sebab apa? Sekarang aku dekat studio. Benda ni lebih praktikal aku pakai dekat rumah. Nanti kita akan buat second part of the video. Benda ni, guna dia macam mana? Kau sambungkan NAS ni kepada router rumah tau. Kepada router rumah menggunakan LAN cable dekat belakang ni. Kau cucuk dekat salah satu LAN port dekat router korang. And then dekat rumah, korang boleh access melalui telefon ataupun komputer korang menggunakan Wi-Fi ataupun LAN cable daripada router yang sama. Jadi dia punya penggunaan macam tu saja. Jadi bukan itu saja, katakanlah korang kat luar, still korang boleh access storage kat ini. Sebab apa tau? Dia akan always connected kepada router ataupun kepada internet rumah korang. So korang boleh gunakan korang punya data dekat luar sana ataupun dekat office lain. Hanya perlu memasukkan dia punya cloud setting ataupun dia punya IP address, which aku akan tunjuk dekat dalam video part kedua lah. Alright, jadi enough about this. Jadi korang nampak dia punya idea dia macam mana, benda ni, rupa dia macam mana. Jadi macam ni lebih kurang bentuk dia. Now aku nak tunjukkan kepada korang apakah spek untuk NAS model ini. Sebab apa korang mesti nak tahu apa spek dia. Jadi jom kita tengok. So ini adalah website Synology tersebut. Jadi macam korang nampak, modelnya adalah di Station DS920 Plus. So dari segi dia punya spek, macam korang nampak, dia punya CPU dia adalah 4-core 2.0 GHz. Boleh burst sampai 2.7. Ada cache acceleration. Ini adalah untuk memberikan lebih kepantasan lah
which is macam korang nampak tadi, dia ada SSD punya slot. So things about this model. Dia ada juga model lebih murah yang tak ada SSD, depend pada korang punya usage. Nanti dekat bawah aku akan tunjuk macam mana korang nak pilih yang sesuai. Lepas tu dari segi performance, dia ada this and that lah. Jadi macam korang nampak tadi, kita dah tunjuk dia boleh install. And then ini adalah dari segi model ini punya improvement dari segi dia punya model sebelum ni, iaitu lebih kurang 15.5%, which is aku tak sure how much fast. Balik aku test baru aku dapat tahu. Real time collaboration, here and there lah. Okay, kita tengok lagi apa lagi yang penting. Ini adalah feature-feature yang ada. Sebab apa dia akan pakai application yang kita akan try pada video yang kedua lah. Okay, so rupa dia macam ni tadi, kita dah explain. Okay, manakala untuk dia punya SSD tadi, ini adalah dia punya spec SSD dia. Kalau korang nampak kat sini, dia punya speed dia, everything lah. Okay, tak ada benda lah, ini benda-benda teknikal lah. Dia ada macam-macam model lah. Jadi ini adalah dia punya NAS selector. Jadi dia akan membantu korang untuk memilih model NAS yang sesuai supaya korang tak berbelanja tanpa sebab ataupun overspend untuk model yang mungkin overkill untuk korang. Jadi dekat sini korang nampak dia ada dua jenis pengguna. Korang boleh pilih sama ada korang adalah home and small office ataupun korang adalah business and enterprise. Kalau korang adalah home and small office, pilih ini. So kat sini korang kena pilih 3 jenis kegunaan korang. Jadi macam aku, katakanlah aku memerlukan multimedia hub, productivity dan juga katakanlah aku nak inilah file server lah, kita nak access file. Next. So dekat sini dia akan tanya berapa banyak pengguna untuk korang punya NAS ni yang korang expect kan. Jadi macam aku mungkin 1 to 5 only for time being. And then do you need image recognition to automatically organize your photo? Maksudnya dia akan ada satu sistem kalau anda kata korang backup phone korang punya foto, dia boleh organize ikut kategori lah, animal. Macam telefon ada animal, building, scenery dan lain-lain. Kalau korang perlukan, korang ambil yes. Dia macam AI punya intelligent lah. And then korang next. And then dekat sini dia akan suggest lah. Jadi of course tak keluar model ni, sebab model ni aku believe untuk lebih extreme punya usage. Tapi dia akan keluar macam ni. Jadi korang boleh pilih dan korang boleh beli. Ataupun katakan korang rasa tak yakin, korang nak test lagi, korang boleh start over lah. Alright, jadi that's the thing about NAS selector. So, apa aku boleh katakan, aku sangat excited nak cuba benda balik sekarang. Dan ini bukan video review, ini adalah part pertama, lebih kepada nak explain kepada korang apa tu NAS. So kita recap balik, NAS ni lebih kepada macam iCloud ataupun Google Drive, di mana korang ada satu storage server korang sendiri instead of korang bayar sewa bulanan pada orang lain. Di mana ini size ni akan korang boleh tukar. Macam tadi korang nampak ada lagi 2 slot kosong, korang boleh tambah another 8TB menjadikan lebih kurang berapa? 32TB kan, agak besar. Kalau tak cukup lah. Dan plus SSD lah, depending pada kegunaan korang. Dan apa aku boleh katakan, based on kita punya calculator tadi, betul, initial cost akan nampak besar. Tetapi untuk small business ataupun enterprise, untuk spend 6 ke 7 ribu untuk storan, untuk server, itu adalah memang cost yang terpaksa bayar. Kau bayar server pun memang tu. Cumanya bezanya, this thing kau boleh access ramai, multiple user secara online di mana-mana saja dan spek dia kuat, reliable. So guys, stay tune untuk second part of the video, di mana aku akan pasang benda ni kat rumah. Aku punya main concern satu je sebenarnya. Kita akan walk through of course dia punya interface nanti dekat rumah. Kita akan walk through apakah dia punya quick and features. Tapi main concern adalah macam sekarang again, aku shoot video ni, balik sekarang aku akan export daripada SD card masuk ke dalam aku punya external SSD. Daripada external SSD aku akan link kepada Final Cut Pro untuk editing, dan aku akan export balik file render kepada SSD tersebut. Aku akan upload ke YouTube. Anda kata ada klien yang nakkan draft video, aku akan upload ke Google Drive, bagi link, ataupun aku akan upload ke YouTube, aku akan bagi unlist stream. Jadi dia akan ada banyak step. Tetapi yang ini kalau ikut pemahaman aku akan balik transfer daripada kamera masuk ke dalam NAS ni. NAS ni online boleh pakai secara online. Daripada NAS ni, kalau dia adalah capable enough, aku akan nak try direct render video 4K direct daripada storage sini tau, kepada Final Cut Pro aku. Lepas tu aku akan export balik ke sini. Lepas tu aku tinggal nak share link ni kepada mana-mana klien yang memerlukan ataupun upload ke YouTube. Jadi kita nak try tengok adakah dia capable enough untuk workflow aku tersebut. So guys, memang berkicap ayu pecik kali ni. Sebab apa? Video ni memang panjang sikit. Dan ini adalah first time aku guna. Kalau anda kata ada terma-terma yang salah, minta maaf dan minta tunjuk ajar kat bawah. Ini pun based on aku punya study sini dekat internet lah. Okay. So guys, sampai sini je video kali ni. Kalau anda kata korang nak dapatkan seketelua, walaupun tanpa menonton part kedua, korang boleh tengok link kat bawah. Ataupun korang boleh keep support me dengan tekan butang subscribe kat bawah, butang lonceng kat sebelah dia. Dan sampai bertemu lagi video akan datang. Macam biasa guys, Assalamualaikum. Ciao.